wabarakatuh. Saya Nur Imatul Maisri akan menerangkan ataupun membentangkan bahagian yang seterusnya, iaitu pemikiran Hamka dari aspek dakwah. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pengertian dakwah. Okey, menurut Buya Hamka, dakwah dari segi istilah ialah dakwah berasal daripada kata masdar ataupun kata benda yang diambil daripada kata fi'il ataupun kata perbuatan da'a dan ya'du, yang bererti seruan, rayuan, ajakan, memanggil, mengimbau, mengharap dan kalimat-kalimat lain yang sama erti dengannya. Beliau juga mengkategorikan maksud dakwah dari segi bahasa ini kepada tiga makna, iaitu dakwah yang bermaksud memanggil, dakwah yang bermaksud mengharap, dan juga dakwah yang bermaksud menyeru ataupun mengajak. Okey, manakala dari segi istilah, menurut Buya Hamka, dakwah bererti mengadakan ajakan atau seruan kepada manusia untuk berbuat kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, iaitu menyuruh kepada perintah Allah SWT, dan melarang manusia daripada melakukan kemungkaran, iaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Okey, seterusnya tujuan dakwah. Okey, apa tujuan dakwah dari segi menurut perspektif pemikiran Hamka? Okey, menurut Hamka, dakwah bertujuan untuk menyedarkan manusia tentang arti sebenarnya kehidupan ini, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, dakwah juga bertujuan untuk membawa madu dari kondisi yang gelap gelita kepada kondisi yang terang menderang. Maksudnya kat sini, dakwah ni bertujuan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Okey, seterusnya materi dakwah ataupun teori, hakikat teori dakwah. Okey, apa teori dakwah menurut Buya Hamka? Teori dakwah adalah menyampaikan kebajikan ataupun kebaikan yang dapat dilaksanakan melalui amar ma'ruf dan nahi munkar. Pokok utama untuk teori dakwah menurut Buya Hamka ada 4, iaitu menjelaskan tentang akidah Islamiah ataupun kepercayaan Islam dan yang disebut sebagai rukun iman. Yang kedua, menjelaskan tentang Risalatul Muhammadiyah ataupun maksud utama ataupun tujuan utama diutuskannya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Lepas tu, yang ketiga, menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW yang termaktub dalam hadis. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, menjelaskan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, perjuangan baginda, suka duka baginda, rintangan yang baginda hadapi dalam menegakkan agama Allah SWT, serta kesetiaan para sahabat dalam membela dan mempertahankan ajaran Rasulullah, iaitu ajaran Islam itu sendiri. Okey, seterusnya metod dakwah. Metod dakwah yang dikemukakan oleh Hamka ialah metod dakwah termaktub yang dikemukakan oleh Hamka. Menurut beliau, metod dakwah tersebut termaktub dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey. Juga Hamka juga menerangkan bahawa firman Allah tersebut pada asalnya mengandungi ajaran Allah, iaitu maksudnya Allah mengajarkan dalam ayat tu, Allah mengajarkan Nabi Muhammad tentang metod menyampaikan dakwah ataupun seruan kepada manusia agar mereka berjalan pada ajaran agama yang benar, iaitu ajaran agama Islam lah. Adapun metod dakwah yang dikeluarkan oleh Hamka
daripada ayat ini dapat dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama metod dakwah hikmah. Metod dakwah hikmah maksudnya hikmah bererti kebijaksanaan, iaitu berdakwah dengan mempergunakan dengan akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih agar dapat menarik perhatian orang lain terhadap agama Islam. Buya Hamka juga menambahkan bahawa metod dakwah berhikmah dapat diterima oleh orang yang berfikir sederhana, dapat pula mencapai kepada yang lebih tinggi dan lebih cerdas sebab dipanggil di samping fikiran oleh perasaan dan kemauan. Okey, seterusnya maksudnya dakwah berhikmah ni dia dakwah yang lebih santai, dan dakwah ni dapat diterima oleh orang-orang yang mempunyai aras fikiran yang sederhana, sebab aras fikiran yang sederhana. Okey, Buya Hamka juga menyatakan bahawa menyampaikan dakwah dengan metod hikmah ini merupakan cara dalam melaksanakan amar ma'ruf itu sendiri. Okey, yang kedua, metod mau'izatul hasanah. Okey, mau'izatul hasanah bermaksud pengajaran yang baik ataupun pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat. Okey, contoh mau'izatul hasanah ni macam ibu bapa mengajar anak-anak mereka, pengajaran yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak, pengajaran pada lembaga pendidikan Islam, maksudnya pengajaran tentang pengajaran pada lembaga pendidikan Islam, pengajaran dan pengajian dalam majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah kat masjid tu, semua itu berdasarkan metod dakwah, metod mau'izatul hasanah. Okey, Buya Hamka mengemukakan bahawa memberi peringatan ataupun teguran dengan cara yang baik merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti yang diberikan oleh Buya Hamka ialah dari surah Toha ayat 44 yang bermaksud, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Okey, berdasarkan ayat di atas, Buya Hamka memahami bahawa menyampaikan dakwah dengan cara mau'izatul hasanah, yakni secara baik dan lemah lembut, merupakan cara yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS ketika beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun ni manusia yang terkenal dengan kederhakaannya. So Allah ajarkan kepada Nabi Musa AS supaya berdakwah kepada Fir'aun ni dengan cara mau'izatul hasanah, dengan cara dakwah yang menggunakan bahasa dan pertuturan yang lemah lembut. Okey, Buya Hamka menyimpulkan bahawa apabila seseorang dapat menyampaikan teguran dengan lemah lembut, mereka akan menjadikan dakwahnya mudah diterima oleh orang lain. Sebaliknya, jika mereka menyampaikan dakwah dengan kata-kata yang kasar ataupun dengan bahasa yang kasar, maka semua orang akan menjauhinya ataupun susah untuk mereka terima dakwah yang disampaikan itu. Seseorang menyampaikan itu. Menyampaikan dakwah dengan metod mau'izatul hasanah merupakan cara dalam melaksanakan nahi munkar. Okey, seterusnya metod dakwah yang terakhir iaitu metod dakwah mujadalah bilati hiya ahsan. Okey, mujadalah bilati hiya ahsan adalah berdiskusi ataupun bertukar fikiran, berbantah dengan cara yang baik. Maksudnya macam berdebat lah, tapi secara baik lah.
Okey, metod dakwah ini dilakukan bila da'i ataupun seorang pendakwah dalam kondisi terpaksa menghadapi perbantahan yang tidak dapat dielakkan lagi. Misalnya macam seorang da'i itu dia nak berdakwah kepada seorang yang kufur, seorang yang masih kafir, yang belum mengerti agama Islam itu sendiri. Lalu orang kafir ni tadi dia mengeluarkan celaan ataupun kata-kata buruk tentang agama Islam itu sendiri, maka orang ini wajib dibentak ataupun berdebat bersama dia untuk dengan cara yang sebaik-baiknya, iaitu dengan cara sopan santun dan tidak diberangi, ataupun bukan dengan cara yang marah dan dengan cara benci terhadap orang kafir tersebut, malah dengan cara yang sopan santun, untuk mengajak supaya orang kafir tersebut mengubah jalan fikirannya kepada jalan fikiran yang negatif terhadap agama Islam, kepada jalan fikiran yang lebih positif tentang agama Islam itu sendiri. Okey, seterusnya poin yang terakhir, nilai-nilai dakwah menurut Buya Hamka. Okey, nilai dakwah menurut Buya Hamka ni banyak, tapi saya akan sebutkan dalam 5 saja. Itu yang pertama, dakwah itu membina bukan menghina, dakwah itu mendidik bukan membidik ataupun bukan membidik, dakwah itu mengubati bukan melukai, dakwah itu saling menguatkan bukan saling melemahkan. Banyak lagi nilai-nilai dakwah menurut Buya Hamka. Okay, kesimpulannya, dakwah adalah kegiatan terbesar ataupun aktiviti yang dilakukan oleh Buya Hamka, aktiviti yang sering dilakukan oleh Buya Hamka. Hal ini dilakukan kerana menurut Buya Hamka, dakwah itu adalah salah satu bahagian penting dari kehidupan seorang Muslim, walaupun banyak Muslim menganggap bahawa dirinya belum cukup bekal untuk berdakwah. Sebenarnya macam Buya Hamka ni, kenapa dia lebih cenderung kepada aktiviti berdakwah, kerana menurut dia dakwah itu adalah satu perintah daripada Allah SWT kepada umat manusia untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri. Dan bagi dia juga, dakwah ini merupakan satu perkara wajib yang dilakukan oleh seorang muslimin, walaupun rata-rata orang Islam menganggap bahawa dakwah itu menganggap bahawa diri mereka tidak cukup lagi dengan ilmu-ilmu tentang agama Islam itu sendiri untuk berdakwah. Jadi sampai di situ sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, di dalam penyebaran Islam di Nusantara, Hamka juga banyak memberikan sumbangan dan juga memainkan peranan yang penting di dalam perkembangan Islam di Nusantara. Hamka adalah sarjana dan tokoh yang bukan sekadar tersohor sebagai individu, tetapi juga merupakan tokoh ulama kontemporari yang telah memberi sumbangan besar kepada membina kesedaran dan juga pembangunan pemikiran Islam di Nusantara. Beliau telah meninggalkan pengaruh yang besar kepada kebangkitan dan juga kelestarian umat. Antara suatu hal yang memberi keistimewaan terhadap kesumbangan Hamka kepada perkembangan Islam di Nusantara ialah penglibatan aktif beliau di dalam gerakan Muhammadiyah. Apa itu gerakan Muhammadiyah? Ialah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah diambil daripada nama Nabi Muhammad SAW, yang mana orang-orang yang menjadi Muhammadiyah dikenali sebagai orang-orang yang menjadi pengikut
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah ditubuhkan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Hamka melibatkan diri dengan pertubuhan Muhammadiyah dan menyertai cawangannya dan dilantik menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau melancarkan penentangan terhadap khurafat, bid'ah dan juga tarekat kebatinan yang menular di Indonesia pada ketika itu. Antara tujuan utama gerakan Muhammadiyah ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di dalam metod dakwah ataupun penyebaran Islam oleh Hamka ini, kita dapat melihat beliau pakai 3 cara utama, iaitu dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah dan juga dakwah bil hal. Okey, pertama dakwah bil lisan atau difahami sebagai dakwah dengan lisan dapat dilihat di dalam keterlibatan beliau di dalam menyampaikan ceramah agama di Radio Republik Indonesia RRI dan juga beliau tampil di Television Republik Indonesia TVRI. Pada ketika itulah ceramah agama beliau disaksikan oleh masyarakat Indonesia yang terdiri daripada pelbagai golongan dan mereka mengajukan pelbagai persoalan dan permasalahan kepada Hamka. Pada mulanya warga Muhammadiyah telah menegur Hamka kerana telah memberikan kerana mereka ingin segala permasalahan dan persoalan dijawab dengan fahaman atau pendirian Muhammadiyah, iaitu dengan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tetapi Hamka berpendapat bahawa yang menyaksikan ataupun mendengar ceramah-ceramah beliau terdiri daripada pelbagai golongan dan masyarakat, dan jika beliau menjawab dari perspektif pendirian Muhammadiyah sahaja akan mewujudkan jurang ataupun batas yang membezakan antara satu golongan dan golongan yang lain. Oleh hal yang demikian, terlihat kecerdasan beliau di dalam menutup jurang di antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain dengan tidak bersifat berat sebelah. Kemudian di dalam dakwah bil kitabah, sebagaimana kita tahu, Hamka adalah seorang ulama dan juga aktivis politik yang gemar menulis, dan beliau telah menghasilkan lebih daripada 100 karya. Di dalam perjuangan dakwah beliau melalui penulisan ini dapat kita lihat melalui peristiwa di mana beliau telah dipenjarakan oleh pemerintah pada ketika itu atas tuduhan menentang pemerintah. Kemudian atas sebab itu beliau telah berhasil menyiapkan Tafsir Al-Azhar, iaitu karya beliau yang mengandungi 30 juzuk sepanjang keberadaan beliau di dalam penjara. Antara pemangkin yang mendorong beliau untuk menulis Tafsir Al-Azhar tersebut adalah kebangkitan anak muda yang ingin mendekati Al-Quran tetapi tidak mempunyai kefahamannya terbatas terhadap bahasa Arab. Oleh itu, Hamka berfikir wujud keperluan mendesak untuk beliau menghasilkan tafsir Al-Quran yang penuh bagi rujukan dan juga bagi rujukan yang dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah dakwah bil hal, iaitu dakwah dengan perbuatan. Dapat kita lihat di mana Hamka telah berhasil sebagai pembaharu pemikiran di Indonesia dengan, sebagai contohnya, pemikiran beliau tentang tasawuf moden, dan juga beliau juga dan juga keterlibatan beliau yang kita lihat sangat aktif di dalam pergerakan Muhammadiyah. Hamka menolak mitologi dan aspek-aspek yang tidak rasional yang hanya melemahkan tauhid. Hamka mengkritik keras praktik-praktik yang menekankan mitologi yang tidak masuk akal seperti khurafat, bid'ah dan sebagainya.
Bukan itu saja, tetapi Hamka juga bertanggungjawab di dalam memimpin anak muda ke arah kehidupan Islam yang sebenar. Kepribadian dan juga keberanian Hamka ini amatlah disegani dan membuat banyak orang ingin mencontohi sifat dan sikap beliau daripada pelbagai segi. Hamka bukan sekadar ulama dan sastrawan Indonesia, malah beliau telah dianggap sebagai ulama dan sastrawan alam Melayu, iaitu selatan Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Berdasarkan penerangan ringkas kami, kita dapat simpulkan bahawa Hamka merupakan seorang ulama Nusantara yang terulung. Berdasarkan sumbangan besar beliau, kita dapat lihat bahawa Hamka ni bukan sekadar tokoh biasa, malah beliau merupakan seorang sarjana yang sukar ditemui. Selain daripada itu, kita dapat lihat Hamka menguasai pelbagai bidang seperti bidang dakwah, bidang politik dan sebagainya, untuk menempatkan diri sebagai ulama yang meninggalkan legasi kepada umat Islam untuk mencapai kesejahteraan hidup. Beliau juga menjadi inspirasi kepada umat Islam. Pada masa kini, setiap amalan dan juga tuntutan ilmu beliau masih disegani dan menjadi pedoman untuk masyarakat masa kini. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.